Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas pemikiran aneh sebagian kaum Melayu Malaysia. Sebagian kaum Melayu Malaysia memang suka dongeng atau sejarah palsu, dan hal itu berpengaruh pada sebagian orang Indonesia. Yuk kita simak video berikut ini. Maka apa yang dikatakan oleh dua beradik tadi? Ayahanda ini ingin mengantar kami ke tempat yang jauh, ke tempat yang kami tidak biasa, ke tempat yang banyak benda-benda asing bagi kami, ya, benda-benda yang liar. Kenapa kami yang dihantar? Kenapa Ismail dan Ishak bersama kamu? Itu disebut dalam kitab tafsir. Maka apa yang Ibrahim jawab? Nabi Ibrahim jawab. Nabi Ibrahim AS jawab, itu yang diarahkan olehku. Itu yang diarahkan olehku. Kamu pergilah ke sana, kamu ajarlah orang-orang di sana tentang ilmu yang kamu dapati di sini. Dan mereka yang menerima ilmu kamu itu akan menjadi umat terbaik. Penduduk bumi yang terbaik. Kerana di kalangan mereka akan terpilih menjadi raja. Itu yang disebut oleh Nabi Ibrahim. Saya boleh tunjuk dalam At-Tabari. Okey. Jadi berdasarkan kepada kenyataan ini, maka Midian datang ke sini dan ketika dia datang itu, saya sebagai seorang pengkaji, dia mesti melalui Sungai Batu. Di sinilah bermulanya sejarah Sungai Batu. Jadi daripada sumber-sumber ini, kita ada sumber daripada kitab sirah sendiri yang meletakkan bahawa keturunan ini adalah orang Arab. Daripada keturunan dia melahirkan suku-suku Arab, sebagai contoh suku Madian yang jadi umat Nabi Syuaib alaihissalam. Tak ada satu pun nama Melayu dekat kitab-kitab tersebut. Kalau daripada sudut sains, tertolak. Kalau daripada sudut raja-raja Melayu sekalipun, raja-raja Melayu bukan tak tinggalkan manuskrip hikayat diorang untuk mengaitkan macam tadi Suratul Salatin. Paling jauh pun orang pergi adalah Zulkarnain. Kita pun tak tahu Zulkarnain tu sebab sejarawan masih berbahas. Adakah seperti apa? Alexander the Great, kalau Alexander the Great Indo-Eropah. Kalau apakah Cyrus the Great, kalau Cyrus the Great Indo-Iranian. Jauh sekali dengan keturah. Jarak masa dan jarak tempat dan sebagainya jauh sekali. Keturunan ni bukannya keturunan berkaitan dengan Semitik. Betul. Cyrus dengan Alexander bukannya tu. Jadi kalau ada sekalipun raja-raja Melayu yang berketurunan Semitik adalah mereka-mereka yang Syekh, yang ada darah daripada apa? Yaman. Yaman, daripada keturunan Arab dan sebagainya yang datang. Tetapi hanya tertakluk kepada raja-raja lah. Dan itu pun selepas daripada betul. Jauh. Terlepas daripada Islam datang dan sebagainya. Kerajaan Melayu Melaka masa tu. Okey. Wah, kita rasa bahawa hari ini ada satu kelas pencerahan yang baik dalam bab sejarah. Okey, tapi saya suka bila ada satu benda yang tersebar di media sosial. Kemudian Helmi Effendi dan kawan-kawannya dia akan bagi satu pencerahan lah kepada kita kan. Contohnya macam Nabi ajar makan guna tangan, Yahudi cipta bersudu. Nabi ajar berak cangkung, Yahudi cipta zaman duduk. Jadi Helmi Effendi dia bidas balik, nak menunjukkan bukanlah kita ni tak boleh nak mengutuk Yahudi, tapi banyak fakta-fakta yang salah. Jadi adakah benda-benda yang seperti ini yang orang banyak kaitkan bahawa budaya kita ni banyak diyahudikan dan akhirnya mewujudkan pentaksub dan juga kaki mitos ni lah. Ini masalah dia. Waktu saya terbitkan buku Mencabar Teori Konspirasi, antara sebab utama saya terbitkan sebab dia ni bukan berakar dalam sejarah tau. Sebab part-part yang kita ni biasanya akan dikaitkan konspirasi, orang cuba lindungi sejarah dan sebagainya. Dan ianya efek pada benda lain juga macam tadi tu kan. Yahudi dapat kredit sedangkan bangsa-bangsa lain punya innovation diorang tak dapat. Tandas, dan sudu dan sebagainya. Sampai ada orang nak defend dia cakap apa Allah Rom tu Yahudi. Saya cakap kalau hari ni Yahudi kalau Maharaja Titus yang duduk dekat dalam rakam tu, kau cakap kat dia yang Rom tu apa Yahudi, dia bangkit, dia petampang kau. Kenapa? Sebab Yahudi yang sampai Yahudi dan jadi Bani Israel jadi 12 puak. Antara satu sebab adalah yang pada hari ini Yahudi daripada sampai bertebaran ke Eropah dan sebagainya. Sebab Rom halau diorang pada Baitul Maqdis. Cuma memberontak. Sampai 2 juta nyawa. Itu yang pertama. Begitulah guys pendapat kaum Melayu yang mengacam pola pikir kaum Melayu yang lain. Terlalu asyik dengan dongeng dan mitos memang bisa membuat kita tak mampu berpikir realistis dan justru menghambat kemajuan. Yuk kita lanjut lagi ya. Yang kedua,
Dia bukan dalam dia jadi sains. Bila kita cuba mengyahudikan segala-galanya. Bagi contoh bidang sains. Kenapa contohnya Zamir dijemput Yahudi Zamir dijemput untuk cerita pasal pendaratan bulan. Antara komen yang dapat, kenapa kita nak percaya Yahudi sekian-sekian? Kita susah untuk menerima belajar sains dan sebagainya. Akan dikaitkan Yahudi, ilmu fizik, biologi dan sebagainya, dan ini end up kepada kita yang akan ketinggalan. Kita pun sampai satu masa untuk membezakan mana satu mitos, mana satu fakta. Sebab kadang-kadang kalau kita terikat pada mitos dalam hidup kita, akhirnya umat Islam ketinggalan. Tengok pada berita-berita pencapaian Eropah Barat, China, bahkan kalau UAE sekalipun, yang Arab sekarang ni, yang contoh pergi hantar probe kemari dan sebagainya. India hantar robot kemari, China dengan stesen angkasa dan sebagainya. Berita-berita seperti ini sepatutnya kita sambut dengan aku nak satu hari nanti umat Islam bukan saja UAE tapi semua akan ulangi balik kegemilangan zaman Abbasiyah dulu. Tapi tidak, teori konspirasi itu telah buatkan melembabkan pemikiran kita, melembabkan kemajuan dan kita. Akhirnya kita jadi denial kepada hakikat realiti dekat luar sana. Orang Eropah keluar daripada zaman gelap mereka. Mereka mengaku bahawa mereka jauh ketinggalan umat Islam. Apa yang diorang buat? Proses penterjemahan semua karya-karya umat Islam ke dalam bahasa Eropah, bahasa Latin, Inggeris, Jerman dan sebagainya. Punyalah dia rasa macam kita ni jauh sangat orang Islam. Hari ni kalau kita for the sake untuk berlaku, sebab umat Islam pun dia berjaya bangkit cipta kemajuan kehebatan. Dia buat terjemahan daripada manuskrip Yunani, manuskrip India, manuskrip China, manuskrip Syria, Mesir Purba dan sebagainya. Dan akhirnya dekat Baitul Hikmah zaman Khalifah Harun al-Rashid, Khalifah al-Ma'mum dan sebagainya, ilmu membuah-buah. Diorang sedar bahawa tamadun-tamadun ini ada khazanah ilmu yang diorang boleh ambil. Dan Eropah pula sedar bahawa khazanah-khazanah itu dah dipegang oleh umat Islam. Diorang pula ambil dan akhirnya diorang pergi mencapai apa yang diorang capai pada hari ini. Kalau kita pada hari ini nak capai balik kegemilangan kita kena terima hakikat tersebut, belajar, rendah diri dan sebagainya. Kita ulang balik kegemilangan tersebut. Tapi ianya tidak terjadi. Kita menjadikan teori konspirasi sebagai satu mekanisme pertahanan kita. Kita jadi denial kepada realiti tersebut. Tapi ada yang kata tanpa kita mengenal teori konspirasi, kita mudah dijerat dan diperangkap oleh musuh. Soalannya, siapakah musuh itu dan sejauh mana konspirasi itu tepat? Orang cakap Yahudi menguasai kewangan dunia. 1967 George Soros dia serang negara-negara Asia. Indonesia jatuh, Thailand jatuh, negara kita. Malaysia jatuh, kita kena. Korea jatuh. Ada satu negara tak jatuh, Hong Kong. George Soros cuba untuk lawan Hong Kong. Hong Kong berjaya game balik Yahudi. Oh, wow. Tercelik George Soros rugi beratus juta dekat Hong Kong. Kenapa? Sebab Hong Kong tahu ilmu kewangan yang George Soros duk buat, macam mana dia attack negara-negara ni sampai jatuh. Diorang lawan balik guna ilmu kewangan yang sama. Okey, faham. Jadi cuba kalau kita berpegang Yahudi kuasai dunia, ikut kita punya trending dalam kalau komen-komen kat TikTok. Kita dah menyerah, Yahudi kuasai dunia, kita kena tunjuk Imam Mahdi saja yang boleh selamatkan kita. Tergodek. Benda yang sama. Kalau kita contohnya, saya ada buat buku Operasi Badar. Macam mana Mesir boleh kalahkan Israel, dapat balik terusan Suez tu, kanal tu. Kalau diorang berpegang bahawa Yahudi ni superior dan segala-galanya berdasarkan teori konspirasi bagi tahu kita, dah lama Mesir akan give up. Yahudi kuat sangat, kalah. Kita 3 kali berperang kita kalah, kali keempat kita menang. Maksudnya jangan ambil teori konspirasi sekadar untuk menakut-nakutkan kita. Betul. Dan jangan jadikan taksub. Jangan taksub dan jangan jadi benda takut. Sebab ramai juga. Begitulah guys pendapat orang Malaysia yang berusaha meluruskan dongeng kaum Melayu. Di era media sosial sekarang, terkadang memang banyak orang yang suka berhalusinasi dan malas menggunakan akal dan pikiran mereka. Hal itu juga terjadi pada sebagian kaum Melayu Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.